Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak murid saya dari kelas 4SI1 dan 4SK2. Apa khabar semua? Macam mana cuti setakat ni? Okey ke tak? PKP okey ke tak? Bermanfaat ke tak? Moga-moga semua baik-baik belaka dan bermanfaat cuti semua ya. Okey, walaupun cuti kita dilanjutkan disebabkan PKP untuk keselamatan kita semua, pembelajaran kita tetap akan diteruskan seperti biasa, seperti di sekolah walaupun secara maya. Okey, semua dah bersedia? Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membukanya dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, semua dah bersedia ke? Okey, sebelum tu, jom kita refresh balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Sebelum ni kita ada belajar tentang dalam bidang fiqh tentang sembelihan. Ingat lagi tak pasal sembelihan? Okey, kita rewind sikit apa maksud sembelihan. Okey, sembelihan bermaksud dari segi bahasanya adalah memotong. Dia sembelihan merupakan perbuatan menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat mari. Okey, hukum sembelihan adalah wajib supaya halal dagingnya dimakan. Okey. Ibadah yang berkaitan dengan sembelihan ada dua. Yang pertama adalah korban dan yang kedua adalah akikah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang korban dalam tajuk pembelajaran 15 unit 1 korban. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini bidang fiqh pelajaran 15 unit 1 korban. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran hari ini, yang pertama murid dapat menyatakan maksud, hukum, dalil serta binatang yang disyariatkan korban. Yang kedua, murid dapat menjelaskan syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan korban. Dan yang terakhir sekali, murid dapat merumuskan hikmah korban. Okey. Seterusnya, maksud korban. Okey, apa yang dimaksudkan dengan korban ni? Korban adalah menyembelih binatang ternakan al-an'am. Okey, al-an'am ni maksudnya binatang ternakan pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. 10 Zulhijjah tu adalah hari raya haji atau nama lainnya adalah hari raya korban. Sebab itulah kita disyariatkan untuk buat korban pada hari raya korban. Okey, apa hukum korban? Yang pertama adalah sunat muakkad. Sunat muakkad maksudnya adalah sunat yang dituntut. Maksudnya ibadah korban ni digalakkan untuk dilakukan. Okey. Yang kedua, hukumnya adalah wajib jika bernazar. Bernazar ni maksudnya kita memandah nekat untuk buat sesuatu sekiranya dapat sesuatu. Contohnya macam kalau SPM dapat straight A, nanti raya korban nanti aku nak buat ibadah korban, macam tu. Tu nama dia bernazar. Maksudnya dia dah berniat untuk kalau dapat macam ni, dia akan buat macam ni. Macam tu. Tu bernazar. Okey. Boleh dapat maksud korban dan hukum. Okey, seterusnya masuk kepada dalil nakli. Okey, dalil nakli berkaitan dengan korban dalam surah Al-Kawthar ayat 108 ayat 2. Dalam surah Al-Kawthar surah 108 ayat kedua. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Okey.
Okey, binatang ternakan Al-An'am yang disyariatkan korban ada 5. Yang pertama, kerbau, seterusnya lembu, biri-biri, kambing dan unta. Okey, selain daripada tu, boleh tak buat korban? Tak boleh, sebab korban memang untuk 5 binatang ni sahaja. Kalau selain daripada tu, walaupun dagingnya halal dimakan, dia tak jadi korban, dia jadi sembelihan biasa. Contohnya macam ayam tak boleh buat korban. Sebab binatang ternakan ni binatang 4 kaki. Okey, seterusnya pensyariatan ibadah korban. Okey, bila disyariatkan ibadah korban ni? Okey, yang pertama pada tahun kedua Hijrah dan seterusnya untuk mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Okey. Kita punya objektif pembelajaran pertama kita dah selesai tadi, iaitu maksud korban. Yang kedua, hukum korban. Yang ketiga, dalil dan binatang yang disyariatkan korban. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif kita yang kedua, iaitu menjelaskan syarat sah korban. Okey, syarat sah korban ada 4. Berniat korban, kita tengok belah kiri ni. Berniat korban, masa pelaksanaan, cukup umur dan sifat Al-An'am. Okey, kita pergi satu-satu. Yang pertama sekali, berniat korban. Okey, berniat korban ketika binatang disembelih. Okey, syarat sahnya waktu sembelih tu kita hendaklah berniat korban. Okey, seterusnya yang kedua, masa pelaksanaan. Okey, masa pelaksanaan korban ni adalah selepas solat hari raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada hari tasyrik, iaitu pada akhir hari tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Maksudnya ada 4 hari boleh lakukan ibadah korban ni. 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari hari ke-13 Zulhijjah. Okey, terusnya cukup umur. Cukup umur siapa ni? Siapa yang cukup umur? Okey, cukup umur untuk binatang Al-An'am tadi. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, cukup umur bagi unta adalah 5 tahun ke atas baru boleh melakukan ibadah kurban. Yang kedua, lembu atau kerbau hendaklah 2 tahun dan ke atas. Yang ketiga, kambing 2 tahun dan ke atas, sama seperti lembu atau kerbau. Okey, yang akhir sekali, biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Dia bagi suggestion macam ni. Contoh, kalau penternak tu tahu biri-biri tu dah salin gigi waktu 6 bulan, boleh dah lah jual untuk ibadah kurban. Tapi kalau contohnya tak nampak pun gigi salin ke apa ke, sebab itulah dia bagi suggestion 1 tahun. Jadi 1 tahun dan ke atas lah untuk biri-biri cukup umur untuk lakukan kurban. Okey, yang terakhir sekali, syarat sah adalah sifat Al-An'am. Okey, sifat Al-An'am ini hendaklah bebas dari penyakit dan kecacatan. Contohnya, cacat yang teruk pada satu matanya, tak boleh cacat mata, buta sebelah ke apa ke, tak boleh. Yang kedua, hendaklah bebas daripada berpenyakit yang teruk seperti tempang, tak boleh juga sebab tak sempurna. Kalau kita nak berkorban ni, kita kena sehabis baiklah korban kita tu, yang terbaik untuk dipersembahkan. Okey, yang ketiga, kurus yang melampau pun tak boleh juga. Okey, seterusnya perkara sunat korban. Okey, perkara sunat korban
Yang pertama sekali, orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur dan memotong kuku pada permulaan bulan Zulhijjah sehingga selesai berkorban. Siapa yang dah berniat atau mendaftarkan diri untuk berkorban, orang tu disunatkan tidak bercukur atau memotong kuku. Maksudnya kena tahan lah daripada 1 hari bulan Zulhijjah tu sampai 10 Zulhijjah pelaksanaan korban tu, kena tahan lah tak potong kuku dan tak mencukur rambut. Tu sunat. Tu sunat. Okey. Seterusnya, yang kedua, melakukan penyembelihan korban dengan sendiri dan tidak mewakilkan kepada orang lain jika mampu. Jika mampu. Maksudnya kalau kita boleh korban sendiri, lebih baik kita korban sendiri. Itu sunat. Okey. Dapat pahala. Dapat pahala juga kalau orang lain sembelihkan, tapi lebih afdalnya, lebih baiknya kita sendiri yang menyembelih korban tu. Okey, seterusnya melaksanakan sunat sembelihan seperti menghadap arah kiblat dan alat sembelihan yang tajam. Mestilah hadap kiblat dan disunatkan menghadap kiblat dan menggunakan alatan yang tajam supaya tak menyeksa binatang. Okey, seterusnya membaca Bismillah Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih. Okey, seterusnya berdoa semasa hendak menyembelih. Okey, doa ni boleh tengok dekat dalam buku teks masing-masing dalam tajuk korban. Okey, dalam perkara sunat korban, doa dia bunyi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka ilaika fataqabbal minni. Okey, yang bermaksud, ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu, terimalah korbanku. Okey. Itu ada 5 perkara sunat korban. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tempoh masa pelaksanaan korban. Okey, tempoh masa pelaksanaan korban tadi. Okey. Kita mula daripada 1 Zulhijjah. Okey. 1 Zulhijjah, orang yang berkorban makruh bercukur dan memotong tangan. Macam tadi Ustazah kata tadi, orang yang berkorban disunatkan. Disunatkan dan dikata ni makruh. Makruh lah kalau potong kuku atau bercukur rambut. Jadi kena tahan sampai hari kita korban tu. Okey. Seterusnya, korban tidak sah dilakukan sebelum 10 Zulhijjah. Tak boleh buat korban sebelum 10 Zulhijjah. Kena tunggu juga Raya Aidiladha 10 Zulhijjah baru boleh korban. Walaupun dah masuk bulan Zulhijjah. Okey, yang kedua 10 Zulhijjah. Okey, 10 Zulhijjah waktu penyembelihan yang afdal, yang baik, bermula selepas naik matahari, selepas solat sunat Aidiladha dan 2 khutbah. Kira senang cerita, ibadah korban ni selepas solat, selepas selesai semua solat sunat Aidiladha. Okey, tu lebih afdal. Okey, 1 hingga 13 Zulhijjah adalah hari sunat melakukan sunat pelaksanaan korban. Okey, lepas daripada tu sunat. Tadi afdal, lebih baik. Okey, ni sunat, boleh dilakukan sampai 13 Zulhijjah. Daripada 11 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Okey, 14 Zulhijjah. Macam mana pula? 14 Zulhijjah, korban tidak sah dilakukan selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah. Macam tadi. Okey, faham? Dapat setakat ni? Okey, seterusnya kita pergi kepada pembahagian daging korban. Pembahagian daging korban ada 3. Bahagian daging korban ada 3. Yang pertama, 1/3 daripada daging korban tu hendaklah disedekahkan kepada fakir miskin. Yang kedua, 1/3 daripada
daging korban tu dihadiahkan kepada sahabat handai, termasuk orang kaya atau jiran. Boleh bagi dekat jiran, semua dekat kawan-kawan, daging korban yang kita dah buat tadi tu. Okey, yang ketiga, 1/3 daripada daging korban tadi dimakan oleh pihak yang berkorban dan anggota keluarganya. Kita boleh makan. Yang pertama, bagi sedekah dekat kawan-kawan, dekat jiran-jiran. Yang kedua, hadiahkan yang pertama bagi dekat fakir miskin. Yang kedua, kita bagi dekat kawan-kawan, bagi kat jiran. Bagi yang ketiga, kita buat makan untuk anggota keluarga kita. Okey, dapat. Okey, seterusnya, ni dalam spektrum ilmu yang ada kecil dekat buku teks tu. Okey, yang pertama, agihan daging korban wajib. Semua daging korban bagi korban nazar disedekahkan kepada fakir miskin. Okey, kalau korban nazar wajib bagi semua daging korban tu kepada fakir miskin. Okey. Dan yang kedua, orang yang berkorban haram menjual daging, kulit lembu, kuku, kaki, kepala, bulu binatang, semua yang berkaitan dengan yang kita korban tadi tu tak boleh jual, haram. Tadi yang bernazar tadi tu wajib bagi semua. Maksudnya dia dah tak ada dah yang pembahagian daging korban tu untuk yang melakukan ibadah korban je, tak bernazar. Yang tadi bernazar wajib bagi semua dekat fakir miskin. Okey, akhir sekali objektif pembelajaran kita yang ketiga, iaitu hikmah korban. Hikmah korban ada 4. Yang pertama, hikmah korban mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa bagi mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim supaya semangat tersebut menaikkan semangat jihad. Yang ketiga, mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana solat sunnah Aidil Adha menghimpunkan seluruh umat Islam. Dan yang terakhir sekali, tanda bersyukur kepada Allah atas segala nikmat supaya rezeki yang diperolehi sentiasa diberkati. Okey, itu adalah hikmah korban. Okey. Dan sebagai penutup, kita refresh balik pasal objektif pembelajaran kita tadi. Yang pertama sekali, menyatakan maksud, hukum, dalil serta binatang yang disyariatkan korban. Ingat lagi kan? Okey, seterusnya objektif kita yang kedua tadi, pada akhir pembelajaran murid dapat menjelaskan syarat sah. Syarat sah tadi ada berapa? Tadi binatang korban ada berapa? Ada 5. Unta, lembu, kerbau, biri-biri. Lagi satu? Kambing. Okey. Menjelaskan syarat sah. Syarat sah tadi ada 4. Masa pelaksanaan, niat korban, cukup umur dan sifat Al-An'am. Okey. Dan akhir sekali, merumuskan hikmah korban yang tadi baru kita lepas habis tadi. Merumuskan hikmah korban. Okey. Kita dah selesai pembelajaran tadi. Dengan berakhirnya slide yang tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebagai aktiviti pengukuhan, Ustazah ada sediakan kerja kuis dan sedikit lembaran kerja yang Ustazah akan bagikan dalam grup WhatsApp yang kita ada. Okey, dan dekat bawah ni Ustazah ada sediakan juga link untuk jawab kuis online, Google Form dan Quizzes. Okey, boleh tengok dekat bawah ni, dekat description box. Okey, boleh jawab untuk
kukuhkan lagi pengetahuan dan kefahaman tentang tajuk korban tadi. Okey, seterusnya kita tutup PDPC kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Mari kita sama-sama baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.